Jadi insya-Allah kita buka dulu seminar kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah Ustaz ucapkan ya sekali lagi selamat datang ahlan wa sahlan pada semua tuan-tuan hadirin sekalian yang hadir pada malam ni untuk sama-sama kita menjayakan seminar kita, ya, seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran insya-Allah. Jadi mungkin ada di kalangan kita pada malam ni yang baru pertama kali, ya, baru first time ya turut serta dalam seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Jadi sekali lagi Ustaz alu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Jadi disebabkan mungkin ada di kalangan kita yang baru pertama sekali hadir, ya, join seminar kita, dan nak remind sekali lagi, maklum sekali lagi insya-Allah, seminar Menghafaz Al-Quran ini berlangsung sebanyak 5 siri. Ya, 5 siri, dan insya-Allah pada malam ni merupakan siri yang ketiga. Siri yang ketiga. InsyaAllah seminar kita akan dipimpin oleh Ustaz Saleh. Dan insyaAllah sepanjang 5 siri ini berlangsung ataupun seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran ini berlangsung, ya, kita menggunakan buku ni sehingga Al-Quran terpahat di hati, ia dijadikan sebagai rujukan di dalam seminar kita sepanjang 5 siri ini insyaAllah. Jadi pada malam ni merupakan siri yang ketiga yang bertajuk Ustaz nak share balik. Okey, formula mudah menghafaz Al-Quran insya-Allah. Jadi tanpa Ustaz membuang masa, Ustaz mengalukan kehadiran Ustaz Saleh. Oh bang. Panggil kakak tak? Silakan. Panggil kakak. Pengisi dalam seminar Rakyat Malaysia Menghafaz. Nah, ya punya ni ya. Alamak. Tak ada ni. Panggil kakak. Ustaz Saleh untuk memberikan atau okey, membimbing seminar kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ashraf Al-Murtada selaku moderator program seminar kita pada kali ini. Tidak lupa kepada tuan-tuan, puan-puan, hajah sekalian yang mana menyertai program seminar Al-Quran, menghafaz Al-Quran. Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Dan insya-Allah tuan-tuan sihat-sihat semua hendaknya. Dan pada kali ini seminar kita kali yang ketiga. Sesi yang ketiga ni insya-Allah akan kita kongsikan dengan tajuk yang lebih menarik untuk sama-sama kita membimbing diri kita supaya harapan dan impian kita untuk menghafaz Al-Quran menjadi suatu realiti. Dan insya-Allah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat fokus, dan saya doakan juga untuk tuan dan puan-puan insya-Allah akan berjaya merealisasikan hasrat untuk menghafaz Al-Quran. Insya-Allah saya doakan pada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada malam ni kita akan sambung
pada modul yang ketiga kita. Kita ada 5 sesi dan sesi ini adalah sesi yang ketiga dan banyak telah kita bincangkan pada sesi pertama dan juga sesi yang kedua. Dan insya-Allah pada seterusnya sesi yang keempat untuk kita sama-sama bincang tentang penyakit hafal itu lupa Al-Quran, dan sesi yang kelima nanti itu kemuncak iaitu sumbang saran yang mana kita akan sembang dua hala antara saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama kita bincang apakah masalah-masalah untuk sama-sama kita kongsikan dan juga sama-sama kita cari jalan penyelesaiannya, insya-Allah. Itu roadmap perjalanan 5 siri seminar kita kali ini. Jadi untuk siri yang ketiga ni tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang Ustaz Ashraf nyatakan tadi, kita akan bincang iaitu formula mudah menghafaz Al-Quran. Okay, kalau di dalam buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati ini, iaitu formula pemantapan. Bagaimana kita, siri yang pertama, kenapa kita telah bincang, kenapa kita nak hafal Quran, apakah persediaannya, apakah motivasi daripada hafaz Al-Quran. Siri yang kedua kita telah bincang formula asas bagi menjayakan impian kita untuk menghafaz Al-Quran. Kita sediakan tapak yang kukuh untuk kita binakan bangunan, ibaratnya sebuah bangunan yang dinamakan sebagai hafazan Al-Quran. Dan insya-Allah pada hari ini, setelah tapak telah kita bina pada pertemuan yang lalu, siri yang kedua, maka pertemuan yang ketiga kita nak bincang pula apakah tiang-tiangnya. Apakah struktur bagi membina dan mengukuhkan bangunan hafazan Al-Quran itu. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya mengharapkan tuan-tuan dah bersedia untuk sama-sama kita dengarkan perkongsian sama-sama, dan insya-Allah ini merupakan antara segmen dan juga siri yang paling penting, antara siri penting untuk kita menghafaz Al-Quran. Saya ibaratkan tuan-tuan, kita ada pintu dan pintu yang berkunci tersebut mampu kita buka dengan mudah dengan syarat kita menggunakan kunci yang betul. Dan insya-Allah pada hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan apakah kunci tersebut. Semoga tuan-tuan, puan-puan dapat kunci yang betul dan lebih memudahkan untuk sama-sama kita menghafal Al-Quran sehingga berjaya insya-Allah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya share skrin untuk perkongsian kita pada malam ni. Okey, tuan-tuan nampak Okey. Okey. Modul yang ketiga pada malam ni, sebagaimana saya nyatakan tadi, itu formula mudah menghafaz Al-Quran, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang mempunyai buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati boleh merujuknya pada muka surat 215. Pada muka surat 215. Tak apa tuan-tuan, puan-puan, buku untuk malam ni tuan-tuan puan-puan boleh rujuknya kembali. Cuma sesi penerangan pada malam ni puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan boleh fokuskan kepada penerangan yang akan saya kongsikan bersama, dan untuk memudahkan penerangan sebagaimana sebelum ini, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk kepada slide yang saya kongsikan ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya rasa tuan-tuan dah bersedia untuk sama-sama kita berkongsi pada malam ini. Okey. Yang pertama tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila kita ingin menghafaz Al-Quran, formula pemantapan hafazan Al-Quran, pertamanya kita perlu mempunyai perancangan yang jelas. Apa yang kita nak capai dalam kita menghafaz Al-Quran?
perkara ni sangat penting tuan-tuan untuk sama-sama kita merancang supaya perancangan tersebut mampu untuk kita capai dan insya-Allah hasilnya dapat kita nikmati pada perjalanan ataupun di pengakhiran usaha kita. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil kata-kata yang mungkin tak enak didengar kan. Cuma ia adalah satu hakikat yang mana saya ambil satu kata-kata hukama menyatakan tiada manusia yang diciptakan sebagai bodoh, tetapi manusia diciptakan dengan kebolehan berbeza. Hakikat di dunia ini tuan-tuan dan puan-puan, tak ada istilah manusia ni bodoh. Oh, dia ni bodoh dan perkara-perkara yang negatif dan seumpamanya. Kerana apa tuan-tuan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Maka apabila manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan, maka sifat bodoh tersebut tidak layak untuk manusia. Bahkan yang ada pada manusia adalah kebolehan yang berbeza-beza. Kita mampu untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, cuma kebolehan kita adalah kebolehan yang berbeza. Ada sahabat kita yang kemungkinan disebabkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala mengambil masa yang singkat untuk menghafal satu muka surat. Tetapi kita masya-Allah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengambil masa yang lebih panjang lagi. Maka di sini tuan-tuan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada orang yang mana cepat hafal, cepat juga lupa. Ada sebahagiannya lambat nak hafal, tetapi positifnya adalah lambat juga untuk lupa. Sebab itu tuan-tuan, bila kita menghafal perkara ni perlu kita fahami bahawa kebolehan kita berbeza-beza. Mengapa tuan-tuan saya kongsikan perkara ni? Disebabkan kita nak buat perancangan. Bila kita nak lakukan perancangan, maka kita akan lihat kebolehan diri kita. Kalau orang tua dulu cakap pakai ukur baju di badan sendiri. Kan? Kita tak boleh nak ukur baju anak kita yang masuk sekolah hafaz Al-Quran. Full tahfiz. Dengan kedudukan kita yang bekerja, yang masa untuk menghafaz Al-Quran terlalu sedikit. Maka perancangan kita untuk menghafal dengan keadaan umur kita, dengan kesibukan kita, dengan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, maka tak sama dengan perancangan kita, dengan perancangan anak kita yang kita hantar ke mak tahfiz untuk menghafal secara fokusnya hafaz Al-Quran 30 juzuk Al-Quran. Mungkin anak kita akan menghabiskan dalam masa 3 tahun, 5 tahun 30 juzuk Al-Quran kali. Kemungkinan disebabkan faktor-faktor sekeliling kita, kemungkinan kita akan menghabiskan masa 5 tahun ataupun 10 tahun ataupun lebih daripada itu. Maka di sinilah penting untuk kita mengetahui kekuatan kita dan juga peluang yang kita ada bagi kita merangka bagaimanakah perancangan hafazan Al-Quran kita. Perkara ini penting kenapa tuan-tuan? Sebab kita nak sediakan jadual harian kita banyak mana. Mingguan kita berapa ayat, berapa surah yang mampu kita hafal. Tahunan berapa juzuk sebagai contohnya yang mampu kita hafal. Jadual ni tuan-tuan, puan-puan adalah berbeza-beza antara puan dengan tuan. Contohlah tuan-puan suami isteri yang menyertai program kita pada malam ni. Alhamdulillah saya ucapkan tahniah. Mungkin suami berbeza dengan kebolehan isteri. Maka di sini kebolehan tersebut siapa yang cepat ataupun lambat itu bukan menjadi suatu persoalan yang besar. Tetapi apa yang penting adalah kemampuan kita untuk melaksanakan perancangan dengan kemampuan kita. Maka kita akan gariskan, okey, harian, berapa ayat yang kita akan hafal. Contoh, 2 ayat, 3 ayat.
sehari. Kemudian kita akan dapat secara mingguan. Kemudian kita kumpulkan secara tahunan. Kenapa perlu kita tahu kekuatan diri kita, tuan-tuan? Sebab yang pertama, supaya kadar yang kita tetapkan pada diri kita tidak membebankan kita. Saya takut juga, tuan-tuan puan-puan. Kadang-kadang kita semangat. Saya cakap diri saya juga kan. Semangat ni, pulun. Hari pertama pulun. Hari kedua pulun. Hari ketiga pulun. Hari keempat dah penat. Penat. Hari keempat tak buka langsung. Bila tak buka langsung, hari kelima tak berehatlah dulu. Motivasi dah down dah. Sebab apa? Kita telah meletakkan di bahu kita suatu beban yang tak mampu untuk kita pikul. Maka jadual yang kita nak tetapkan supaya kadar yang kita tentukan adalah kadar yang tidak membebankan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mensia-siakan kebolehan yang ada dalam diri kita. Bagi contoh, tuan-tuan dengan saya. Tuan-tuan mampu menghafal dengan lebih cepat. Bagi contohnya 3 ayat dalam masa 5 minit saja. Kan? Saya perlukan 3 ayat tersebut dalam masa dalam masa setengah jam, bagi contoh. Tuan-tuan perlu masa 3 ayat dalam masa 15 minit. Saya pula perlukan 3 ayat tersebut dalam masa 30 minit. Sedangkan kita diberikan satu tempoh masa sama-sama 30 minit. Kan? Kita masuk kelas, ada masa 30 minit. Saya 30 minit itu hanya mampu untuk hafal 3 ayat saja. Tuan-puan, Sakulah. bahawa kita mempunyai kebolehan bukan sekadar menghafal 3 ayat tetapi lebih daripada 3 ayat. Itu sebagai contohnya. Jadi kemampuan kita adalah penting untuk kita kenal supaya perancangan kita itu tidak membebankan kita dan juga kita tidak mensia-siakan kebolehan yang Allah berikan kepada diri kita. Okey. Kemudian kita lihat ni kata-kata para ulama, tuan-tuan. Ulama salaf berdasarkan sebuah kitab yang dikawan oleh Syekh Mustafa Qasim At-Tahtawi, dia menyatakan jangan membebani dirinya di luar kemampuannya yang akhirnya dapat menimbulkan jemu dan bosan. Akibatnya dia akan meninggalkan hafazan secara keseluruhan, bahkan menghilangkan kemahuan untuk menghafaz. Kita takut bimbang, kita semangat sangat-sangat, ataupun dalam keadaan kita paksa diri kita di luar kemampuan. Akhirnya bukan kejayaan yang kita perolehi, tetapi rasa jemu, bosan lah kan. Aku hafal pun tak dapat kan. Kita pun rasa akhirnya kita tinggalkan hafazan. Malah. Payah hafal Quran ni, payah. Duk zikir payah, tuan-tuan. Lepas solat bagi subhanallah. Kita pula payah. Hafal Quran, payah. Jom hafal Quran, payah hafal Quran ni. Dia duk zikir payah. Akhirnya hilang kemahuan untuk menghafaz Al-Quran. Ni kita takut dan kita bimbang. Sebab itu, tuan-tuan, saya letakkan tuan-tuan bahawa kita hafal Quran biar kita enjoy. Bahasa anak muda, jom kita enjoy. Maksudnya apa? Maksudnya kita lakukan dalam keadaan kita happy, seronok dan rasa hati tenang. Hati seronok bila menghafal Quran. Maksudnya kita tidak membebankan di luar kemampuan kita. Okey, bagaimana caranya, tuan-tuan? Imam Khatib Al-Baghdadi, dia membuat perumpamaan. Hafaz ni seumpama orang berjalan jauh atau mengikut beban ataupun makan. Ambil contoh satulah, jalan jauh, tuan-tuan. Saya, tuan-tuan, hampir
awal PKP dulu kan, tahun lepas dah lama berhenti apa? Berhenti bersukan kan, berhenti bersukan. Jadi hampir setahun, setahun lebih lah, dalam bulan lepas baru saya join balik sukan dengan anak-anak semua kan. Main badminton. Saya suka pada badminton lah. Okay. Bila main badminton, pertama kali dah lama sangat, setahun lebih tinggalkan badminton. Mula-mula main macam mana tuan-tuan, puan-puan? Boleh ke sejam terus je? Tak mampu tuan-tuan. 15 minit je. Allah Habib. 15 minit hari pertama tu sakit. Panggil apa? Sakit betis semua ni. Sakit urat. Okey. Rehat sehari 2 hari. Kemudian sambung balik. Barulah lama. Dan sekarang ni alhamdulillah panggil apa? Boleh dalam satu jangka yang lama untuk bermain badminton. Apa yang nak saya sampaikan tuan-tuan? Mula-mula kita nak bila kita nak menghafal, mulakan dengan kadar yang sedikit. Biasakan dulu dengan kadar sedikit. Bila kita rasa mampu, kita tambah sikit. Mampu okey je, kita tambah lagi. Macam orang angkat beban lah kan, tuan-tuan. Mula-mula nak angkat, tengok 10 kilo boleh tak? Okey, 10 kilo. Rasa berat. Kemudian rasa selesa pula. 10 kilo tak rasa apa-apa. Okey, tambah 5 kilo sebagai contoh. Berat awal-awal. Tapi lama kelamaan boleh, mudah je pula. Okey, kita rasa tambah lagi lah. Tambah 5 kilo lagi, 20 kilo contoh. Berat. Berat rasa tak mampu 5 kilo, tambah 5 kilo kita buang 2 kilo. Angkat 18 kilo saja dulu. Maka perkara ni perlu cuba dan terus mencuba. Untuk apa? Untuk kita kenal kemampuan diri kita. Itu poin pentingnya. Jangan tak mampu kita Kelantan panggil teruk. Kita paksa juga. Jangan. Walaupun kita tak mampu, okey, kita dah tahu dah, okey, ni hak dia. Okey, aku dengan keadaan kemampuan aku, dengan sekelilingnya macam ni, dengan tanggungjawab macam ni, okey, ini kemampuan yang aku dapat lakukan. Okey, jadi dalam perkara ni tuan-tuan, beza antara kita dengan sahabat-sahabat kita. Sebab itu dalam perkara ini Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala? Maka Nabi SAW jawab apa? Amalan yang dilakukan secara berterusan sekalipun sedikit. Allah Taala sayang, cinta pada kita, amalan kita bukannya banyak. Bukan kita mampu, okey, pagi esok kita mulai daripada pukul 2 pagi sampai ke subuh. Kemudian lusanya terus tak ada. Tak. Tapi Allah suka, Allah cintai seseorang yang mana dia lakukan secara berterusan. Nanti kita akan tengok jadual. Secara berterusan, rupa-rupanya tak lama untuk kita ambil masa untuk hafal Quran. Bahkan Nabi menyatakan, beramallah sesuai dengan kemampuan kamu. Dalam ayat Quran, fattaqullaha mastata'tum. Taqwalah kepada Allah Ta'ala berdasarkan daya upaya kamu. Maksudnya kita beramal, menghafal Quran berdasarkan kemampuan kita. Bukan kemampuan orang lain. Tu. Kita menghafal Quran berdasarkan kemampuan kita, bukan kemampuan orang lain. Kemampuan kita berbeza dengan sahabat kita, kemampuan kita berbeza dengan isteri kita, kemampuan kita berbeza dengan suami kita, kemampuan kita berbeza dengan anak-anak kita. Kita ada kemampuan sendiri. Maka kita laksanakan impian kita untuk menghafal Quran berdasarkan kemampuan kita. Okey? Jelas kan, tuan-tuan? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian, ni tuan-tuan, puan-puan. Cuba lihat kepada table jadual yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan tuan-tuan, tengok bilangan hafazan hari dan juga jangka masa yang kita perlukan untuk khatam Al-Quran. Katalah tuan-tuan, tuan-tuan letakkan satu target, tak nak banyak, satu ayat je sehari.
Satu ayat sahaja satu hari. Berapa lama tuan-tuan? Yang 30 juzuk Al-Quran tu, mashaf dalam kita rasa tebal sangat tu, sekiranya kita lakukan istiqamah satu ayat, hanya mengambil masa 17 tahun, 7 bulan, 9 hari. Mudahnya 18 tahun lah tuan-tuan. 18 tahun. Nak mudah lagi 20 tahun. Kan? 20 tahun dah kan. Maksudnya cuti raya, cuti sakit, balik kampung dan seumpamanya lah. Mudahnya secara tak konsisten 20 tahun. Bayangkan tuan-tuan, umur kita berapa sekarang? Kan? Umur kita berapa sekarang? Okey. Umur kita 52 Ustaz. 52. Maksudnya dah masuk kepada 20 tahun yang ketiga dah. Kan? 1 hingga 20. 21 hingga 40. 41 hingga 60. Maksudnya umur sekarang ni dah berada dalam 20 tahun yang ketiga. Kan? Cuba bayangkan, katakan 50 tambah 17 tahun ataupun umur 20 tahun, tambah 20 tahun. Pada umur 70 tahun kita telah mengkhatamkan 30 juzuk Al-Quran. Dia rasa lamanya ya. Lama tuan-tuan. Tetapi cuba kita pandang ke belakang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tu cukup hari ni ya. Kan esok pula sampai seterusnya. 2 ayat saja sehari. Saya rasa yang ni insya-Allah boleh kita capai. Kan. Yelah nampak 17 tahun lamanya. Kita ambil 2 ayat sehari tuan-tuan, 8 tahun 9 bulan sahaja. Nak mudah, tolak cuti sekian-sekian, 10 tahun lah kita letak target. Maksudnya, dengan 2 ayat sahaja dalam masa 10 tahun, kita telah mengkhatamkan 30 juzuk. Kalau tambah lagi 3 tahun, 3 ayat 5 tahun. Sekarang ni kebanyakan ada yang hafal 3 ayat sehari, 3 ayat sehari. InsyaAllah tuan-tuan. Dalam masa secara istiqamah 5 tahun, 10 bulan. Ataupun ialah ada kena ulang tu, kemungkinan ambil pada 6 tahun ataupun 7 tahun. Ini antara tempoh yang bukan satu tempoh yang sangat lama. Okey. Kalau banyak lagi 2 halaman. Kalau boleh 2 halaman satu helai, 10 bulan saja kita dah mampu menghafal Al-Quran sebanyak 30 juzuk Al-Quran. Tuan-tuan, boleh renung-renung table ni? Nak pilih yang mana? 1 ayat ke? 2 ayat ke? 3 ayat ke? Bergantung kepada kemampuan. Jangan tanya suami, bang, abang nak yang mana? Abang dah tentukan pada saya macam mana? Jangan. Atau jangan tanya isteri, yang mana yang abang boleh? Tanya pada diri kita sendiri, bagaimana usaha. Cuba test dahulu kemampuan mana yang kita ada pada diri kita. Bukan sekadar kemampuan untuk menghafal, tetapi kemampuan dari sudut masa, kemampuan dari sudut fokus kita dan kemampuan tanggungjawab untuk kita settlekan. Kalau tuan-tuan puan-puan yang dah pencen, mungkinlah boleh fokus untuk hafazan. Allahu Akbar. Okey tuan-tuan dan puan-puan, ini antara table untuk tuan-tuan puan-puan rancang bagaimana untuk menghafalnya. Okey. Sesungguhnya tuan-tuan, formula yang kedua dalam kita menghafal Al-Quran iaitu menggunakan satu mashaf. Ini sangat-sangat penting tuan-tuan. Tuan-tuan, saya tanya satu soalan lah kan. Rasa-rasa berapa ratus kali, berapa ribu kali mungkin kita baca surah Yasin? Tak terkira tuan-tuan. Kalau kat kampung dulu hari Jumaat malam, baca. Di masjid sekarang ni pun baca.
Orang mati baca Yasin. Orang sakit baca Yasin. Anak nak masuk periksa baca Yasin. Ada hajat baca Yasin. Macam-macam lah. Kan kita budaya kita ni Yasin kan segala-galanya. Cuba fikir tuan-tuan, kenapa dah berkali-kali tak terkira kemungkinan beribu kali dah kita baca surah Yasin tapi sampai sekarang tak hafal-hafal. Banyak faktornya tuan-tuan. Cuma antara faktornya adalah disebabkan kita tidak menggunakan mushaf yang sama. Zaman kecil di surau, kita pergi ke masjid ke surau. Memang kita ambil mushaf ataupun surah Yasin tu bertukar-tukar-tukar. Akhirnya kita tengok surah Yasin dalam keadaan contoh 1000 bentuk surah Yasin. 1000 yang pelbagai surah Yasin daripada kecil sampailah ke hari ni, lebih kurang katakan 1000 yang kita lihat, bayangkan banyaknya mushaf, kamera ataupun kalau istilahnya telefon kita banyaknya ambil gambar-gambar mushaf surah Yasin. Akhirnya apa tuan-tuan? Pelbagai gambar yang gambar-gambar tersebut tidak mampu untuk kita simpan dalam fikiran kita. Sebab itu antara panca indera yang sangat penting dalam kita menghafaz adalah mata kita. Dan mata kita akan lihat kedudukan ayat. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, kalau semua orang yang hafal Quran, dia akan dapat tahu di mana kedudukan ayat tersebut. Semua orang hafal Quran, dia akan dapat tahu. Okey, surah Yasin berada di muka surat sebelah kiri, sebelah bawah. Okey. Atau di tengah-tengah lah, dia tengah-tengah sikit. Okey, suratul Mulk, dia adalah awal juzuk 29, berada di sebelah kiri. Kemudian suratul Qalam berada di sebelah kiri juga. Cuma bermula pada sebelah bawah. Dia akan dapat gambaran tersebut. Ayat Quran berkaitan ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ayat tentang wudu. Okey, ayat tentang wudu berada di sebelah kiri pada awal muka surat. Kalau tanya saya, muka surat berapa ustaz? Saya pun tak hafal muka surat tersebut. Itu kena usaha yang lain pula untuk menghafal ayat dan menghafal muka surat. Cuma seseorang yang menghafal Al-Quran, maka secara automatik dia akan tahu kedudukan ayat tersebut. Okey. Jadi, dalam perkara ni, bila kita nak menghafal Quran, maka tuan-tuan, puan-puan, tolong buat suatu keputusan, inilah mushaf yang akan saya gunakan untuk menghafal Quran. Mushaf saya tertinggal di rumah. Mushaf saya sampai orang panggil apa, kalau Kelantan panggil lebu kan, sampai dah buruk. Dah buruk dah, tapi itulah mushaf yang kan saya belek. Okey. Kenapa? Sebab dalam proses kita menghafal ni ada tahap ingatan kita, iaitu apabila kita memasukkan maklumat ke dalam fikiran kita, di sinilah panca indera kita akan merakam dan menyedut semua halaman tersebut. Kemudian barulah dia masuk kepada fasa menyimpan maklumat dan akhirnya mengingat kembali maklumat. Jadi ketika kita melihat mushaf, di situlah kita akan photostat muka surat tersebut dan kita akan simpan dalam fikiran kita. Sebab itu tuan-tuan, jangan tukar mushaf. Kalau tuan-tuan nak baca surah Yasin, pastikan muka suratnya sama. Barulah 10 kali, 50, 100 kali kita menghafal, maka kita dah tahu dah kedudukan dia. Secara automatik, kita telah memudahkan untuk proses kita menghafal sebab muka surat tersebut telah kita photostat dan kita simpankan dalam fikiran kita tanpa kita sedar. Tapi kalau kita tukar, iyalah tuan-tuan, dah asyik tukar, kita pun tak ingat. Dan kita tak mampu untuk mengecam
yang manakah mashaf yang kita baca. Okay. Ini formula yang kedua. Formula yang ketiga pula, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya kebanyakan kita bukan menghafal daripada juzuk 1, 2, 3, 4, 5 tertib dalam Quran, tak kan? Tetapi berdasarkan surah ataupun juzuk tertentu. Maka di sini tuan-tuan, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang menghafal, maka mulakan daripada surah ataupun juzuk yang mudah. Kenapa yang mudah dulu? Untuk memotivasikan diri kita. Jangan terus, saya suka pada cabaran. Saya suka sangat-sangat pada cabaran. Saya nak mulakan yang payah dulu. Kalau saya berjaya yang payah, yang mudah, kacang je lah Ustaz. Kan? Kalau gagal? Kalau gagal, yang payah tak dapat, yang mudah pun melayang. Jadinya, dalam perkara ni, mulakan dengan ayat, surah dan juzuk yang mudah. Sebab tu Nabi SAW letakkan satu tanda aras kepada kita bagaimana untuk kita beribadah, bekerja, iaitu yassiru wala tu'assiru. Permudahkanlah, jangan menyukarkannya. Kita buat yang mudah. Jangan cari yang payah. Bila kita dah mudah, akhir sekali kita bersedia untuk berhadapan dengan ayat yang lebih payah. Basyiru wala tunafiru. Berikan gambar berita gembira, khabar gembira. Sukakan pada diri kita. Aku dah satu ayat dah. Aku dah satu surah, 2 surah, 3 surah. Kita pun gembira. Kan? Kalau kita mulakan daripada suratul Baqarah. Allah Rabbi. Surah yang paling panjang. Kemudian ayat yang paling panjang pun ada dalam surah Al-Baqarah. Bila orang tanya, berapa surah dah hafal? Tak sampai lagi satu surah. Kan? Kita pun macam tak bersemangat je. Tapi dia cakap, berapa surah dah? 10 surah dah, alhamdulillah. Walaupun daripada juzuk yang ke-30. Tapi nampak 10 surah. Gembira kita. Maka dalam perkara ni, kita mudahkan dan jangan kita susahkan. Ini sangat-sangat penting dalam kita menghafaz Al-Quran. Okey. Kalau saya, tuan-tuan, puan-puan, saya lebih suka menghafal dan mudah hafal bagi ayat-ayat yang panjang. Bagi ayat yang panjang, lebih mudah bagi saya untuk saya hafal dan saya ingat. Berbanding ayat-ayat yang pendek. Saya kalau juzuk 28, walaupun juzuk 30 tuan-tuan, juzuk Amma, kan? Surah Naba, surah An-Nazi'at, nak jadi imam saya kena tengok dulu, kan? Sebab apa ayat dia pendek-pendek? Bagi saya ayat yang pendek-pendek bermasalah. Bagi saya untuk mengekalkan hafazan tersebut. Tetapi bagi ayat yang panjang, ia lebih mudah bagi saya. Ni pengalaman saya. Mungkin ada kawan saya yang lebih mudah dengan ayat pendek. Di sinilah kita nak tahu kebolehan kita di mana. Okey. Ni saya kongsikan dengan tuan-tuan satu table. Apa yang dimaksudkan dengan mudah itu tersebut, iaitu surah yang kerap didengari. Apa surah yang selalu kita dengar? Yasin, Waqiah, surah Kahfi sebagai contohnya. Ini antara surah-surah yang perlu kita mulakan. Ataupun kisah-kisah penting. Tak dapat satu surah tetapi kita hafal melalui kisah-kisah penting. Contohnya apa? Sebab kita nak baca dalam solat. Bercontohnya. Kita pun nak baca dalam solat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'mukum an tadhbahu baqarah. Cerita Nabi Musa alaihissalam mengarahkan kaumnya supaya menyembelih seekor lembu. Kan? Maka kita pun baca berdasarkan kisah. Ini pun antara formula untuk kita menghafal, untuk memudahkan.
Cuma tuan-tuan, berdasarkan kajian yang dikemukakan oleh Dr. Roy Asirjani, antara surah-surah yang mudah dan juzuk yang mudah, juzuk 30, juzuk 29, juzuk 27. Ini antara juzuk yang mudah. Kemungkinan ada sudut perkataannya, cara sebutannya tak payah. Okey. Dan surah yang mudah untuk dihafal surah Al-Baqarah, Ali Imran, surah Yusuf, Yasin, Al-Qasas, Al-Anfal, Al-Ahzab, Luqman, Sad. Ini antara surah. Dan surah-surah yang selalu kerap kita dengar. Surah Kahfi, surah Al-Mulk, kita baca nak tidur, Sajadah, pagi Jumaat, Al-Insan, pagi Jumaat, Suratul Jumaah, pada kebanyakan baca pada Khamis malamnya, Suratul Munafiqun, Surah Qaf, ni antara surah-surah yang dicadangkan untuk kita mulakan. Kenapa? Sebab berdasarkan kajian yang dikemukakan oleh Dr. Roy Asirjani, ini merupakan bila dia buat kajiannya, ini merupakan surah-surah yang lebih mudah untuk dihafal berbanding dengan surah ataupun juzuk yang lain. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Formula yang keempat. Formula yang keempat yang boleh kita praktikkan untuk kita menghafal dan memantapkan hafazan kita adalah kita menghafal surah demi surah. Settlekan dulu satu surah, kemudian barulah kita berpindah kepada surah yang lain. Kita dapatkan betul-betul, pegang kuat-kuat satu surah, barulah kita berpindah kepada surah yang lain. Okey tuan-tuan, apa yang Dr. Roy Asirjani nyatakan? Pentingnya ikatan dan hubungan antara awal surah dengan akhir surah setelah disempurnakan hafazannya. Hubung kait antara awal surah dan akhir surah yang sentiasa dibaca sehinggalah kita menjadikan satu persatu dalam ingatan. Maksudnya tuan-tuan, bila kita dapatkan satu surah, mula-mula kita dapat daripada awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehinggalah contoh surah Al-Mulk 30 ayat. Bila kita dapat 30 ayat itu, maka kita hubungkan antara satu ayat demi satu ayat sehinggalah ayat-ayat tersebut terakam dalam diri kita secara tersusun. Maksudnya apa? Dr. Roy menyatakan kita perlu menunaikan atau melakukan tasmi' satu surah secara sempurna lebih daripada sekali. Tasmi' berdasarkan surah ini hendaklah diteruskan sehinggalah kita berasa tenang dan yakin terhadap hafazan surah tersebut dan ia menjadi sesuatu yang terikat dalam ingatan. Maksudnya tuan-tuan, bila saya ambil contoh, tuan-tuan perempuan hafal suratul Al-Mulk. Bila hafal suratul Mulk, maka bila dapat 30 ayat satu surah tersebut, maka jangan tinggalkan lagi. Hafal ulang dan baca depan guru kita secara full. Ayat pertama sehingga ayat yang ke-30. Jangan cepat-cepat kita nak beralih kepada surah yang lain. Satu demi satu dan kita bentangkan, kita baca depan guru kita secara penuh. Sampai bila? Sampai kita rasa yakin, aku dah ingat ayat ni. Kita dah rasa yakin dengan ayat tersebut. Maka kita akan barulah kita berpindah kepada surah yang seterusnya. Apa masalah biasanya tuan-tuan? Takut. Takut kenapa? Takutlah ustaz nak ulang, takut tak ingat. Takut tak ingat. Ustaz saya dah hafal, dah ingat dah. Tapi bila nak ulang tak ingat. Tu. Maksud apa tuan-tuan? Maksudnya hafazan kita belum mantap lagi. Hafazan kita belum mantap lagi.
Selagi mana kita rasa takut, tak ingat, maka itu menunjukkan bahawa kita belum ingat hafazan kita dengan sebenar-benarnya. Bila kita rasa takut, baca lagi, baca. Kita persembahkan kepada guru kita, lancar. Okey, esok pula kita cuba lagi, lancar. Esok lagi, bercontoh 3 hari berturut-turut. Terasa, guru pun tak ada tegur. Semua makhraj huruf betul, matnya betul, waqaf ibtidaknya betul, tak ada sangkut-sangkut, akhir ayatnya betul. Maka kita berasa yakin. Barulah kita berpindah kepada surah yang seterusnya yang kita pilih. Okey. Seterusnya sampai hafaz sampai mantap. Okey. Bila kita hafal tuan-tuan, pastikan sampai mantap. Apa maksud hafaz sampai mantap? Tuan-tuan, ini pengalaman saya. Panggil apa? Didik anak saya hafal baca Quran dengan saya. Hafal Quran pun dengan saya. Okey. Cuma dia pergi sekolah-sekolah lah kan. Cuma waktu malamnya, kalau sekarang ni dengan PDP sekarang ni, antara waktu wajib dia lepas subuh, lepas maghrib. Tu waktu wajib lah untuk dengan Quran. Waktu lain tu kerja sekolah dan seumpamanya main, sukan dan lain-lain lagi. Tapi lepas subuh dan lepas maghrib, ni antara waktu dia tak boleh lagi dah. Tak boleh lagi. Ni perkara lain, buat masa lain. Okey. Kadang-kadang anak cakap, Abi, dah hafal dah, cuma tak lancar. Kan? Dah hafal dah, tapi tak lancar. Dia cakap macam tu. Saya pun cakap, kalau hafal tak lancar, maksudnya belum hafal lagi. Belum hafal dengan kukuh. Maksud kita hafal itu adalah kita hafal sehingga betul-betul mantap. Contoh mudah, hafal macam baca Fatihah. Macam itulah tuan-tuan. Okey, bagaimana cara dia? Ni antara perkara penting tuan-tuan, perempuan boleh ambil perhatian bagaimana kita nak menghafal. Okey. Banyak kaedah yang dikemukakan oleh guru dan mak tahfiz untuk menghafal Al-Quran. Cuma ini kaedah yang bagi saya yang terbaik untuk kita dapatkan hafazan paling tepat dan paling berkesan. Iaitu kaedah tasalsuli ataupun dalam bahasa Melayu kita kaedah gundalan. Cumanya kaedah ni sesuai untuk kita kalau kita tak terikat dengan silibus ataupun tak terikat dengan suatu silibus tertentu, maka kita akan secara bebas boleh mengamalkan, mempraktikkan kaedah ini. Bagaimana tuan-tuan kaedah ini? Okey, yang pertamanya nanti kita akan praktikkan nanti. Baca ayat yang pertama sehingga berjaya menghafaznya. Kita baca dulu. Baca tengok. Kemudian pejam mata ataupun tidak melihat mushaf. Settlekan dahulu ayat yang pertama. Bila ayat pertama lancar dan tanpa melihat mushaf pun lancar, tanpa tersekat-sekat, maka barulah kita berpindah kepada ayat yang kedua. Tuan-tuan, apa yang kita bincang pada pertemuan yang lalu, pastikan sebelum kita menghafaz, kita telah membaca dengan melihat mushaf dengan lancar, tak tergagap-gagap. Kalau kita baca dengan melihat mushaf dalam keadaan tergagap, maksudnya hafazan kita akan lebih teruk lagi. Okey. Sebab itu, pertama sekali sebelum kita nak hafal, pastikan kita baca lihat dalam keadaan tak ada sangkut-sangkut, semuanya lancar. Okey, dengan mat tajwidnya, dengung tak dengungnya dalam keadaan yang betul. Okey. Bila kita settle ayat yang pertama, kemudian kita mulakan dengan ayat yang kedua pula. Ayat pertama baca lancar, kemudian ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua kita hafal dengan mantap sebagaimana ayat yang pertama. Okey. Sama lagi apa yang kita lakukan. Cuma setelah kita berjaya hafal ayat yang kedua, jangan terus kepada ayat yang ketiga. Jangan.
Tetapi apa yang perlu kita lakukan adalah baca ayat pertama dan ayat yang kedua. Minimum tuan-tuan baca 10 kali. Cuba ayat pertama dan ayat yang kedua lebih kurang 10 kali tanpa salah. Biasanya ayat pertama dia akan dah ada sikit-sikit saja. Tak apa tuan-tuan. Kalau tak ingat, buka Quran tengok. Okey, kat sini aku silap. Okey, tanda sikit. Okey, itu normal saja. Kalau tak nampak, buka Quran. Nampaklah nanti. Okey, bila ulang ayat pertama, ayat dan yang kedua lancar tanpa sangkut dan lancar, maka barulah kita berpindah pada ayat yang ketiga. Setelah berjaya hafal ayat yang ketiga, maka jangan pindah kepada ayat keempat tetapi mulakan semula ulangan ayat pertama, kedua dan ketiga. Lancar ayat 1, 2, 3, yakin, barulah kita masuk kepada ayat keempat. Lancar ayat yang keempat. Alhamdulillah, tutup Quran dengan buka Quran, lihat Quran dengan tak lihat Quran sama saja. Maka settle ayat keempat, mulakan semula ayat 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3, 4. Lancar. Lebih kurang 10 kali kita ulang. Dan begitulah ayat-ayat yang seterusnya. Okey tuan-tuan, puan-puan, boleh kan? Okey. Supaya kita nampak, kita lihat. Ni contohnya tuan-tuan. Kita buat contoh pada surah Al-Mulk. Ayat yang pertama. Mula-mula tuan-tuan, tuan-tuan katakan hari ini tuan-tuan nak hafal 5 ayat. Contohnya 5 ayat. Sampai lahum wa a'tadna lahum adzabas sa'id. Okey, bercontohnya. Jadi, mula-mula tuan-tuan perlu baca dengan melihat mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Pertama sekali tuan-tuan, puan-puan baca, lihat berapa ayat yang tuan-tuan, puan-puan target pada hari tersebut. Baca dengan lancar. Berapa kali? Kemungkinan 20 kali ataupun 30 ataupun lebih. Lebih banyak, lebih membantu memudahkan proses kita hafal. Okey? Bila tuan-tuan baca berulang-ulang kali ayat 1 hingga ayat 5. Okey. Dah lancar dah Ustaz? Okey, dah lancar, kita mulakan hafazan. Kita mulakan hafazan. Kita mulakan ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, ayat yang pertama. Kita baca tengok dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ulang, kita ulang, kita ulang. Okey, kita ulang. Dah rasa yakin, kita pun tutup mushaf. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa kita lupa. Kita lupa, kita buka Quran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tutup pula. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak lancar lagi kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Contohnya lah kan. Kita baca-baca sampai kita lancar.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey, settle. Kita dah yakin dah, kita pun tuan-tuan, kita nak tahu, kita dah ingat betul-betul, kita dapat bayangkan tulisan Al-Quran tersebut walaupun kita pejam mata. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Kemudian settle, kita pun masuk ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni panjang tuan-tuan. Jadi kita kena potong, kan? Boleh je kita baca. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Kebiasaan kita akan potong. Jadi bila ayat yang perlu kita potong, kita settlekan dahulu ayat yang kedua. Jadi kita nak potong kat mana? Perkataan amala. Okey. Jadi bila kita baca konsisten, kita berhenti kat situ. Jangan pula kita berhenti, lepas tu ada masa kita berhenti, ada masa kita sambung, jangan. Biar sama. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Minta maaf tuan-tuan. Maksudnya di sini kita baca dengan lancar. Dah lancar, kita mulakan hafazan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita settlekan potongan yang pertama dulu. Okey, baca alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dah lancar. Kita pun tutup mata pun lancar. Kita pun masuk kepada potongan yang kedua. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Settle. Dah settle, kita baca daripada pangkalan ayat yang kedua tadi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Okey, dah kita sambung potongan pertama dan potongan kedua, tergabung pun dah lancar, maka kita kembali kepada ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kita ulang. Tabarakalladzi sampailah wa huwal azizul ghafur. Cuba 10 kali. Kalau 10 kali lancar, yakin, barulah kita berpindah kepada ayat yang ketiga. Ayat ketiga ni kita tengok lagi panjang. Cara wakaf dia pun ada tanda sad lam ya. Sad lam ya. Apa maksud dia? Lebih baik untuk kita wasal berbanding wakaf. Wakaf boleh. Cuma kalau wasal lebih baik. Wakaf boleh, cuma kita wasal adalah lebih afdal, lebih utama. Cuma kita nak hafal ni takut panjang sangat, kita potong terus-terus. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Kita baca dulu, lihat sampai kita lancar. Baca dan berhenti pada tempat yang sama. Okey. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Okey. Dah 3 potongan. Ayat yang ketiga kita potong pada 3 potongan. Dah lancar. Maka kita mulakan potongan yang pertama untuk hafal. Okey. Potongan yang pertama. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Kita ulang. Ulang. Lihat, kemudian kita tutup. Tak lancar, kita buka. Macam tu je tuan-tuan.
Tak lancar, buka Quran. Jangan stres. Setengah orang, kenapa tak ingat ni, kita pun ingat. Jangan stres, buka je Quran. Okey ni. Tak lancar, kita tengok, baca secara, lihat mushaf. Alladhi khalaqa sab'a samawat. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Settle potongan pertama. Masuk potongan yang kedua. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Okey, potongan yang kedua. Dapat potongan yang kedua, okey, terus pada potongan ketiga pun boleh. Terus. Fauji'il basara hal tara min futun. Auji'il basara hal tara min futun. Kita ulang sampai lancar. Lancar, potongan yang ketiga kita baca daripada potongan yang pertama. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Auji'il basara hal tara min futur. Kita ulang. Dah lancar ayat yang ketiga tuan-tuan, yakin kita ulang balik ayat yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Wauji'il basara hal tara min futun. Baca ayat 1, 2, 3 sampai lancar. Dah lancar barulah kita masuk ayat yang keempat. Caranya, cara yang sama tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Boleh tuan-tuan? Okey. Ni antara proses panggil apa? Core lah, asas dan juga tiang seri lah dalam kita menghafal Al-Quran. Kemungkinan tuan-tuan, kita sebagai contohlah tuan-tuan, saya nak suruh tuan-tuan hafal ulang ayat ni sebagai contoh satu muka surat ni. Ulang satu ayat 100 kali bercontohnya. Banyaknya ustaz, macam mana boleh ni? Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan mulakan kaedah yang saya ajar tadi, tasalsuli ni, secara tidak langsung ayat pertama, ayat yang kedua ni tak terkira dah. Tuan-tuan dah ulang. Bila tuan-tuan selesai satu muka surat ni, ayat pertama lebih pada separuh, kemungkinan 8 ayat ataupun 9 ayat, lancar macam suratul Fatihah. Kemungkinan ayat 10, 11, 12 ni je, kemungkinan ada sikit-sikit je tak lancar. Maka tuan-tuan tumpu pada yang tak lancar. Sebab apa? Yang atas tu sebab kita dah ulang berkali-kali. Yang bawah kemungkinan lebih sikit kita ulang. Maka bila dah settle satu muka surat, tu kita tumpukan pada ayat yang tak lancar. Okey. Jadi dia akan mengurangkan stres kita bila kita menghafal. Kalau kita baca ayat pertama, kemudian ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, sampai ayat ke-12. Kemudian kita nak ulang semula daripada ayat yang pertama. Ayat kedua tak ingat. Pergilah ayat ketiga tak ingat, ayat keempat tak ingat, stres kita. Semua ayat aku tak ingat ni, tadi ingat. No. Dia pun jadi marah semua kan, tak sabar. Menyebabkan kita akan hilang motivasi. Sebab tu ambil sikit-sikit tuan-tuan. Kalau istilah makan kat, suap satu suap demi satu suap. Jangan ambil satu pinggan, letak semua kat mulut tu. Allah, tak sempat kita nak kunyah, terus telan. Takut tercekik saja. Takut tercekik. Bila dah tercekik, memang tak nak dah lah. Tak nak dah. Sebab tu ambil sikit demi sedikit. Allahu Akbar. Okey. Kemudian kita berpindah kepada antara kaedah tuan-tuan kita bincang tentang apa tadi? Takut sampai hafaz sampai mantap. Okey, antaranya bila kita baca tuan-tuan, baca secara perlahan-lahan dan tenang. Jangan tergesa-gesa, jaga hukum tajwid biar ada lagu. Lagu apa tuan-tuan? Lagu secara bertajwid lah. Jangan baca cepat. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
alladzi khalaqa sab'a samawati alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut arji'il basar hal tara min futur. Oh, kita sendiri pun dengar serabut kepala. Kan? Kita sendiri pun tak enjoy bila kita menghafal. Maka baca dengan keadaan perlahan-lahan dan dalam keadaan tenang. Kemudian tuan-tuan, bila kita nak menghafal ni perkara penting, hafal dengan suara yang kuat. Jangan malu tuan-tuan. Kita nak hafal, kita nak ingat, maka baca dengan kuat. Kuat tu apa? Telinga kita dapat mendengar suara kita. Jangan hafal melalui dengan pandang saja baca dalam hati. Jangan tuan-tuan. Sebab itu Imam Ghazali menyatakan, apabila kamu belajar, angkatlah suara kamu, sesungguhnya ia lebih memantapkan hafazan dan menghilangkan mengantuk. Baca kuat. Sebab apa lebih memantapkan hafazan dan mengantuk pun boleh hilang. Bacaan secara perlahan untuk kefahaman. Baca untuk kefahaman bolehlah perlahan. Tetapi kalau kita nak dapatkan faham dan hafal dan faham, maka kita perlu baca dengan suara yang kuat. Baca dengan suara yang kuat. Okey tuan-tuan, jangan malu tuan-tuan. Suara kita suara sedap. Sedap lah. Sebab tu tuan-tuan bila hafal Quran, kita mesti rasa suara kita ni sedap. Kalau kita sendiri sama menyampah dengan suara kita, memang tak dapatlah kita nak hafal. Sebab tu hafal dengan kuat. Jangan malu tuan-tuan. Hati terbuka. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kemudian formula untuk memantapkan hafazan, ikatan antara ayat. Sebab tu ikat antara ayat dengan ayat. Kalau dah banyak halaman dengan halaman, kalau dah banyak surah dengan surah. Maksudnya apa? Ayat tersebut ikat satu, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Settlekan muka surat pertama, suatu Al-Mulk tadi. Kan suatu Al-Mulk tadi. Mana? Kita pastikan settlekan satu muka surat ni dah lancar, barulah kita berpindah kepada muka surat yang seterusnya, ayat ke-13. Pastikan 12 ayat daripada suratul Mulk ini settle, lancar, barulah kita berpindah kepada muka surat seterusnya. Kalau kita tak lancar muka surat ni, kita terus pada muka surat yang kedua, dalam keadaan muka surat pertama tak lancar, kita akan terbeban. 10 kilo tak mampu, tambah lagi 10 kilo yang lain, jadi 20 kilo. Memang tak larat tuan-tuan untuk kita pikul. Okey? Kalau ada masa tuan-tuan, tulis ayat yang kita hafal. Nak tulis kat mana ustaz? Nanti payah pula nak jaga. Tuan-tuan beli whiteboard, ada marker, tuan-tuan tulis. Tulis, kemudian padang. Nak lagi pihak Madinatul Hufaz ada sediakan satu Quran untuk tulis. Nanti insya-Allah Ustaz Ashraf nanti share nanti. Sangat bagus tuan-tuan, dah hafal, tuan-tuan tulis. Tulis. Maka ini akan memantapkan lagi hafazan kita. Okey, kemudian formula yang ke-6. Formula yang ke-6 tuan-tuan, bila dah hafal, fokuskan pada ayat mutasyabihat. Bila dah banyak kita hafal, fokuskan pada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni bukan ayat mutasyabihat dalam perbincangan akidah tuan-tuan. Ayat mutasyabihat dalam perbincangan hafazan, iaitu sebagaimana Imam Hasan Al-Basri menyatakan, terdapat dalam satu surah, satu ayat, dan pada surah yang lain pula terdapat ayat yang serupa dengannya. Maksudnya apa? Ayat mutasyabihat ni ayat yang lebih kurang sama. Kalau ada sebahagiannya dalam surah yang sama, ada sebahagiannya pada surah-surah yang berbeza. Bercontohnya tuan-tuan, bila kita baca surah Kahfi. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Ma lam tastati'. Ayat yang ke-82, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ma lam tasti'. Ayat 78, ma lam tastati'. Jadi dua ayat ini perlu kita beri cakna sikit.
Kalau boleh kita tanda sikit. Okey. Ayat 78 tastati', ayat 82 tasti'. Okey. Perkara ni bila perlu buat tuan-tuan? Setelah settle hafal muka surat tersebut sekiranya ada. Okey, apabila hafalan kita telah banyak. Okey, seterusnya. Fokus pada ayat yang terakhir. Bercontoh tuan-tuan, kita kembali pada surah apa? Suratul Mulk tadi, ayat yang kedua. Wa huwal azizul ghafur. Fokuskan tuan-tuan pada ayat ni, wa huwal azizul ghafur. Sebab kebanyakan dalam Quran wa huwal azizul hakim. Banyak yang kita jumpa wa huwal azizul hakim. Tapi ayat dalam surah Al-Mulk, ayat yang kedua wa huwal azizul ghafur. Supaya apa? Supaya kita tak bertukar. Bila dah hafal, maka kita fokus pada yang sukar. Okey? Minta maaf, boleh tutup apa? Mic sebab mengganggu. Okey, terima kasih. Okey. Jadi fokuskan pada akhir ayat. Contohnya dalam surah Al-An'am, zalika taqdirul azizil alim. Ada ayat yang lain, kebiasaannya zalika taqdirul azizil hakim. Ataupun inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'lamun. Adanya liqaumin yafqahun, liqaumin yu'minun. Kita tengok betul-betul yang mana susunan dia. Ini bila kita telah settlekan menghafaz target kita. Okey, ataupun satu muka surat. Okey, fokus betul-betul pada ayat yang terakhir. Okey. Kemudian tuan-tuan, formula yang ketujuh. Okey, ini formula yang ketujuh untuk kita mantapkan hafazan kita. Sebelum kita berpindah kepada yang ketujuh, rasa tuan-tuan tak ada masalah pada perbincangan kita pada hafaz sampai mantap. Ini antara kaedah yang tuan-tuan puan-puan akan ulang-ulang setiap kali menghafal. InsyaAllah tuan-tuan, perkara ni kalau tak jelas kita akan bawa perbincangan kita pada siri yang kelima nanti. Kita akan lebih pada dua hala nanti. Allahu Akbar. Tuan-tuan, bila kita nak menghafal tuan-tuan, cari geng. Cari geng. Bersama dengan kumpulan. Tuan-tuan nak buat baik ni kadang-kadang ujian, cabaran dia besar tuan-tuan. Nak hafal Quran bukan mudah tuan-tuan. Kalau berseorangan, contoh macam ni lah tuan-tuan. Saya sekarang ni insya-Allah peringkat akhir menyiapkan tesis PhD kan, dalam bidang hadis. Ketika pengalaman saya ketika master dahulu. Ketika master PhD saya ambil full research dekat USM, jadi tak ada kelas lah kan. Ketika di UM dulu master ada kelas terlebih dahulu barulah research kan. Antara hari pertama lagi pensyarah ingatkan kan, saya tak kisah sangat kelas ni, insya-Allah 99% akan lulus kan, tak ada masalah. Cumanya yang risau kebanyakan yang terkandas untuk menyiapkan tesis master dan PhD yang seumpama. Kenapa? Sebab bila kita siapkan tesis, kita seorang diri mengurus masa kita, mengurus diri kita. Tajuk kita tak sama dengan tajuk-tajuk orang lain. Maksudnya kita berseorangan. Jadi baca, nak baca, tak nak baca, rajin, malas pun kita. Kan? Menyebabkan ramai yang terkandas, tak dapat menghabiskan pembelajaran mereka. Maka tuan-tuan, dalam kita menghafal Quran, tuan-tuan dah join program ni, saya sangat kagum dan suatu benda yang mampu membantu tuan-tuan perempuan untuk menghafal sebab kita ada kumpulan. Bila ada kumpulan, kita rasa lemah tengok kawan sebelah, rajin dia ni. Kan, aku pun rajin jugalah. Kan? Bila kita rasa down, kita tengok kawan kita, dia ni tengok lambat juga nak hafal tapi baca semangat dia kan. Kita rasa nak hafal Quran, tengok ni
lebih berumur daripada aku, tapi semangat dia mengalahkan aku, aku kena lawan dia, kena semangat lagi. Kan? Ini antara benda positif yang ada dalam kumpulan. Jadi bila kita menghafal Quran, pastikan secara berkumpulan. Bahkan tuan-tuan, kita lihat pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis hasan sahih gharib, yang menyatakan fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini arba'an. Syaitan ni bersama seseorang yang bersendirian. Syaitan mudah mempengaruhi orang yang bersendirian. Tetapi bila kita ada dua orang, maka syaitan lebih jauh lagi. Satu, Nabi menyatakan man arada buhbuhatal jannah falyalzam jamaah. Sesiapa yang menginginkan kemewahan syurga, maka hendaklah dia bersama dengan jamaah. Ini antara perkara yang penting. Bila kita bersama dengan kumpulan kita akan support kita. Lebih-lebih lagi bila kita nak menghafal Al-Quran. Kita boleh tasmik dengan kawan kita sebelum kita tasmik pada guru kita. Kita share pengalaman, kita share kesuksasan, kita share motivasi sama-sama. Ini antara perkara yang penting untuk kita menghafal Al-Quran. Okey. Seterusnya yang ke-8. Yang ke-8 tuan-tuan, yang ke-8 iaitu bawalah Al-Quran yang kecil. Ni kalau zaman dulu tuan-tuan, sekarang ni kita dah ada handphone kan tuan-tuan? Dah ada handphone, dah ada Quran. Sekarang ni mudah, kita ke mana-mana kita bawa handphone. Wajib sekarang ni kan, boleh kata wajib. Kena apa? Sebab kena scan MySejahtera pergi ke mana-mana. Jadinya tuan-tuan pilih satu bagi software Quran yang bentuknya adalah bentuk mushaf. Ini contoh apa? Quran pada telefon saya. Okey. Jadi bingkai dia, kedudukan dia. Jadi pergi ke mana-mana kita pun boleh baca. Kita target berapa ayat? 3 ayat. Baca ayat 3 ayat tersebut. Sebab itu Dr. Wahid As-Sijani melalui kajian dia menyatakan lebih daripada 80% daripada Al-Quran dihafaz dengan menggunakan mushaf kecil di tempat dan masa yang berbeza. Ni bagi mereka yang tak mengikuti kelas tahfiz ataupun sekolah tahfiz. Maka tuan-tuan, kita ada handphone, kita nak tunggu meeting ke, kita baca 3 ayat. Bukan banyak tuan-tuan, kita nak hafal lagi ni, target 3 ayat contohnya. Baca je. Okey, bos dah datang, kita pun tutup, kita pun meeting. Sambil nak makan kan dekat kafe semua tu, tunggu lama makanan kita pun buka. 3 ayat je tuan-tuan. Berdasarkan handphone kita ni, insya-Allah. Jadi bawa Quran kecil sekarang ni. Kalau Quran dulu kan payah, ada wuduk tak ada wuduk. Sekarang ni kita ada handphone. Kita ada handphone, jadi ada wuduk ke tak ada wuduk kita boleh bacanya. Lebih memudahkan. Allahu akbar. Kemudian tuan-tuan, bila kita dah berjaya hafal, apa yang perlu kita lakukan tuan-tuan? Baca dalam solat. Baca dalam solat. Solat sunat, qabliyah ataupun ba'diyah, kita ke qiyamul lail, baca ayat yang telah kita hafal. Tak yakin, buka panggil apa? Handphone ni kan, kita muka surat yang kita nak baca tu. Contohnya kan. Betul baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Lepas tu kita tak ingat dah. Kita tengok. الذي خلق سبع سماوات طباقا. Kita tengok lepas tu tu alif. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت Fauji'il basara hal tara min futur. Penting tuan-tuan, baca dalam solat. Kenapa? Nabi SAW menyatakan wa idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil laili wan nahar dzakarahu wa illam yaqum bihi nasiyahu. Apabila seorang ahli Quran, orang yang hafal Quran bangun dan membacanya pada malam dan siang, iaitu waktu solat, nescaya dia akan mengingatinya. Siapa yang baca Quran dalam solat sama ada waktu siang ke waktu malam, Nabi SAW beri satu jaminan orang ni akan ingat Quran.
Tetapi sekiranya dia tidak melakukannya demikian, dia akan lupakan Quran. Tapi kalau dia hafal, tak baca dalam solat, dia akan lupa. Sebab tu tuan-tuan, baca dalam solat. Kalau sekarang ni masjid dah banyak buka dah, kan? Kita pun pergi ke masjid. Bila ke masjid, maka kita solat di belakang Imam Hafiz. Kan? Dia baca Quran, bukan sekadar surah lazim saja, dia tukar ayat-ayat. Maka di sini tuan-tuan, dua faedah yang kita dapat. Lebih-lebih lagi ketika solat tarawih bulan Ramadan. Cuma sekarang ni jarang dah masjid yang khatam 30 juzuk di bulan Ramadan. Paling banyak pun sekarang ni kebiasaannya 15 juzuk, ya kan. Nak cari 30 juzuk satu malam ni payah dah dekat masjid-masjid kita ni. Maka bila kita solat jadi makmum kepada imam yang hafiz, pertama sekali kita mengulang apa yang telah kita hafal sebelum pada ni. Okey, imam baca, kita pun okey, ayat ni aku dah hafal. Kita pun baca ingat kembali. Ataupun ia adalah satu usaha untuk memudahkan ayat yang kita nak hafal selepas pada ni. Kita tak pernah dengar, tak hafal lagi tapi pernah dengar. Selalu dengar. Akhirnya memudahkan hafazan kita. Okey, yang ke-10 tuan-tuan, pilih masa dan tempat. Di masa tuan-tuan, secara umumnya tak ada masa yang ditetapkan secara khusus dan tak ada masa yang dilarang untuk kita hafal. Bila-bila masa, anytime boleh, anywhere boleh kita laksanakan hafazan kita. Cumanya ada waktu yang panggil premier lah. Contohnya waktu malam. Waktu malam lebih mudah berbanding waktu siang. Waktu sahur sebelum subuh lebih mudah berbanding waktu lain. Waktu pagi selepas subuh. Sebab itu tuan-tuan, lepas subuh jangan tidur. Okey, jauhi ketika terlalu lapar. Terlalu lapar ataupun terlalu kenyang. Ni terlalu kenyang boleh lepas makan tuan-tuan, terus nak hafal Quran. Badan kita sedang sibuk dengan proses makanan yang kita makan, kita terus nak hafal. Kita takkan mampu memfokuskan dengan sepenuhnya. Ataupun dalam keadaan fikiran bercelaru. Maaf tuan-tuan, baru bergaduh dengan isteri, kan? Tiba-tiba masuk kelas nak hafal. Fikiran masih sekabut lagi, kan? Maka ia akan mengganggu. Cumanya duduk bercelaru tu baca Quran. Kenapa? Cari ketenangan. Tak apa. Baca kenapa baca ni? Ketenangan. Kemungkinan nak hafal tak ada masa, bukan masa yang sesuai, tetapi sangat sesuai untuk kita tenangkan diri kita dulu. Okey? Pilihlah tempat yang bersih, memelihara pandangan. Maksudnya apa tuan-tuan? Jangan biarkan di depan kita terlalu luas. Maksudnya rumah kita dah lah tingkat 15, duduk di koridor, semua benda ada depan kita. Jangan tuan-tuan. Untuk memudahkan, kalau boleh kita menghadap ke dinding. Contohnya ni dinding tuan-tuan, menghadap ke dinding. Kita hadkan pemandangan kita supaya fokus. 3 tahun rasanya. 3 tahun selepas saya belajar swing tu baru saya masuk kelas intraday. Saya punya swing boleh ada sebulan. Minta maaf Okey, terima kasih. Okey, maksudnya kita fokus pada kita kena fokuskan mata kita pada Quran kita. Okey, hindari daripada tempat terbuka, laluan orang, tempat kotor, pengudaraan yang tidak baik dan juga tempat yang bercorak. Kerana apa? Dia mengganggu fokus kita. Okey, seterusnya tuan-tuan, akhirnya iaitu menyertai pertandingan. Kalau pertandingan ni jangan letak pertandingan negeri. Taklah tuan-tuan. Kita buat pertandingan antara kawan-kawan kita. Okey, sebagai contoh kita masuk program ni, akhir sekali kita akan pihak Madinatul Hufaz akan mengadakan pertandingan. Kita pun pertandingan apa? Suatu bercontohnya, kita pun masuk pertandingan menghafal surah Al-Mulk 30 ayat. Kenapa kita letakkan ni? Kerana pertandingan seumpama peperiksaan. Kita akan bersegera dalam hafazan tanpa bertangguh-tangguh. Kita dah sebab ada target. Dan kita bersungguh-sungguh dalam menguruskan masa. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi saya selesai perkongsian pada malam ni.
berkaitan tentang kaedah pemantapan untuk kita menghafal Al-Quran. Setakat ini saja, tuan-tuan. 40. Selalu je saya melewati masa. Semoga perkongsian kita pada malam ini memberikan manfaat pada kita semua. Jadi saya serahkan kepada Ustaz Ashraf untuk mengemudikan seterusnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Saleh atas segala perkongsian ilmu, curahan tips yang bagi Ustaz sangat-sangat banyaklah input yang kita dapat pada malam ni, insya-Allah. Jadi moga-moga segala perkongsian yang kita dapat pada malam ni, tuan-tuan perempuan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, lebih-lebih lagi dalam proses kita nak menghafaz Al-Quran, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan perempuan sekalian, mungkin masih ada yang tertanya-tanya dan masih ada yang belum dapatkan lagi buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Jadi insya-Allah buku ni kita jadikan sebagai satu rujukan lah sepanjang seminar ini berlangsung. Jadi Ustaz sangat suggestkan pada tuan-tuan perempuan yang belum dapatkan lagi buku Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati ni, insya-Allah boleh dapatkan di komen yang Ustaz pin dan dalam Zoom ni, insya-Allah boleh tekan saja link WhatsApp itu. Okey. InsyaAllah, dan buku ni juga dikarang sendiri oleh Al-Fadil Ustaz Saleh. Jadi memang banyak sangat manfaat ataupun tips ilmu yang beliau curahkan, yang diterjemahkan dalam naskah buku ni Sehingga Al-Quran Terpahat di Hati. Jadi mungkin perempuan, tuan-tuan dan hadirin sekalian boleh dapatkan buku ni. Moga-moga bila-bila kita rasa lemah ke, rasa tak bersemangat tu, insya-Allah kita baca buku ni akan lahirlah kesemangat tu kembali, insya-Allah. Dan di sini juga ada satu naskah Sehingga Al-Quran Tulisan Tangan. Jadi Al-Quran ini dicetak dengan tulisan yang kabur. Al-Quran ini dicetak dengan tulisan yang kabur. Tujuannya untuk kita dapat menulis kembali Al-Quran 30 juzuk, insya-Allah. Selain daripada kita menghafaz, kita upgrade diri kita, kita tulis kembali Al-Quran. Seperti mana Al-Fadil Ustaz Saleh sebut sendiri, dengan kita menulis Al-Quran dapat membantu sedikit sebanyak pengukuhan hafazan kita. Sambil-sambil kita menulis tu, kita boleh perhatikan satu persatu tulisan, huruf ataupun ayat tersebut. Mungkin insya-Allah hafalan lama tu kita boleh mantapkan, ataupun hafazan yang baru tu kita boleh hafaz secara perlahan-lahan sambil-sambil kita menulis Al-Quran. Jadi Al-Quran ini pun ada panduan dia sebab dia dicetak dengan tulisan yang kabur. Jadi insya-Allah bolehlah tuan-tuan hadirin sekalian dapatkan dua buku ni. Agak moga-moga buku ni dapatlah mengisi masa lapang kita daripada kita tak tahu buat apa tu. InsyaAllah kita manfaatkan dengan kita membaca dan menulis Al-Quran, insya-Allah. Jadi siapa yang ingin dapatkan dua buku ni boleh saja tekan link WhatsApp yang Ustaz pin di ruangan komen Zoom ini, insya-Allah. Dan insya-Allah Ustaz rasa itu sahaja seminar kita pada malam ni. Sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih pada tuan-tuan perempuan yang hadir pada malam ni, dan juga terima kasih juga pada pengisi kita Ustaz Saleh atas segala ilmu yang telah disampaikan pada kita semua di seminar Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran. Jadi insya-Allah semoga kita dapat bertemu kembali pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan di tajuk yang lain dalam seminar siri yang keempat, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz rasa itu saja. Kita tangguh dulu pertemuan kita dengan tasbih. Ini nak bawa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz.